السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat pada kali ini untuk menyambung sekali lagi pengajian kita berhubung dengan kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah apabila kita melakukan sesuatu amalan, dan juga ancaman-ancaman azab dan balasan yang akan ditanggung oleh kita jika kita melanggar atau meninggalkan sesuatu perintah yang disuruh ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita mendengar hadis-hadis yang memberikan motivasi kepada kita dalam hal-hal yang berhubung dengan ibadat ini, menimbulkan semangat untuk kita menggiatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang akan kita baca diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatu laka aw 'alaik kullun nas yaghdu فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Terjemahan hadis dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini nama dia Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini nama suku kaum yang mana mereka ini berasal daripada Yaman. Ash'ari ini daripada kaum yang berasal daripada Yaman. Jadi kadang-kadang kita dengar nama sahabat seperti Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi yang hujung tu ada Al-Ash'ari itu itu nama kaum dia, nisbah kepada kabilah, klan dia. Daripada mana kaum ini? Daripada mana kabilah ini? Daripada Yaman. Mereka ini kita gelar apa? Sebagai Asy'ariyun. Kan? Nabi pernah puji puak atau kelompok Al-Ash'ari ni, Asy'ariyun ni, Nabi pernah puji, pernah angkat sikap dan attitude mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sikap orang-orang Asy'ari yang mana bila berlakunya suatu musibah, kemarau,
makanan menjadi sedikit, makanan menjadi kering ataupun kurang. Apa yang mereka buat, ini juga boleh kita belajar daripada tindak tanduk Asy'ari ini yang Nabi puji. Dan kadang di Malaysia ni mereka selalu dengar nama Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu mari daripada Asy'ariyun tu lah. Tapi satu nama yang tak ada kaitan dengan Asy'ari itu Arqam tu lah. Itu bukan Asy'ari Muhammad tu, Abuya. Yang tu tak ada kaitan dengan Asy'ariyun ni. Ni geng sahabat Nabi ni. Orang-orang Asy'ari ni mereka mengumpul makanan sesama kaum, kabilah. Mereka buat suatu tindakan memanggil semua ahli-ahli kaum mereka yang sesuku daripada golongan Asy'ari inilah, bawa makanan, mari letak untuk dibahagikan sesama sendiri. Nampak macam perkauman lah, asabiyah kan, nampak macam mereka pentingkan puak mereka. Mereka panggil semua, kutip makanan, kemudian pergi bagi dalam kumpulan Asy'ari juga. Yang bukan Asy'ari tak dapat, yang Asy'ari saja mereka bagi daripada kumpulan yang mereka kutip daripada sesama mereka. Bila Nabi tengok tindakan itu, Nabi pun kata, mereka itu daripada aku dan aku ini daripada kalangan mereka. Maksudnya sikap membantu, tolong menolong sesama kaum, membantu yang kurang di antara kaum kita, sesama bangsa kita, bukanlah sesuatu tindakan yang tercela. Kalau orang tanya boleh atau tidak kita membantu sesama bangsa, mendahulukan bangsa kita, memberikan keutamaan kepada bangsa kita, memberikan kelebihan kepada bangsa kita, boleh, dengan syarat kita tidak menzalimi bangsa lain. Mereka kutip sesama mereka, bahagi sesama mereka, tak mengambil hak orang lain, tak curi hak orang lain, tak rampas hak orang lain. Sebab itu Nabi puji. Yang tak bolehnya pergi ambil hak orang, tindas orang lain, rampas hak orang lain, kemudian bagi sama-sama pok kita. Yang itu yang dia panggil asabiyah jahiliyah. Tapi kalau kita contoh orang Melayu, kita buat persatuan orang Melayu, apapun kumpulan orang Melayu, kita sesama orang Melayu, tapi dia cabaran sikit lah sama orang Melayu ni. Dia kira nak berkelahi, dia kira nak berdengki. Mungkin sikit lah, bukan semua. Orang Melayu pun banyak bagus kan. Dia buat persatuan, kita tolong orang-orang Melayu. Tapi orang Melayu ni kalau dia berpakat dengan orang Melayu ni, dia tak apa nak ngam. Tapi kalau dia berpakat dengan Cina, dia punya kamcing tu sakan. Tu saya kadang-kadang kita duduk dengar, duduk berkelahi JK masjid ni, kita ingat ambil Cina mai jadi JK. Kau nak boleh kancing kan. Pengurusi Melayu timbalan Cina. Cina ni tak apa, timbalan pun tak apa. Bagi bendahari Cina pun tak apa. Orang Melayu ni kalau dengan Cina dia boleh pakat, dengan Melayu sama-sama Melayu dia tak boleh pakat, dia jadi dengki. Tapi kalau dia tengok Cina kaya, okey, bagus ya, you dapat projek ah, bagus ya Cina. Dia kalau Cina dapat projek ke, kaya ke apa, untung ke apa, bagus ya. Cina tu tak payah zakat pun. Tapi kalau Melayu berbulu atas bawah dia, ini kan tak tahu, mungkin sebahagian lah, bukan semua. Saya lagi marah pula kan, perkasa mai cari saya ke apa ke, sebahagian kan. Saya pun Melayu tulen. Kan, darah hang tua, kiri darah hang cepat. Kan. Okey. Tu kita sambung. Tu nak cerita Al-Asy'ari. Al-Asy'ari. Nabi suka perangai tu. Tolong menolong, bantu membantu. Mereka tak cari salah orang. Mereka yang pentingnya kita nak tolong kaum kita, nak bantu yang susah, nak bantu yang dhaif. Kan? Okey. Qala, dia kata apa? Dia kata
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni selalu kita baca, selalu diulang, at-tuhur syatrul iman. Bersuci at-tuhur. Kita pun belajar dalam fiqh. Bila tuan-tuan mengaji fiqh, bab yang pertama babut taharah, bab pada menyatakan tentang bersuci. Tuan-tuan mengaji fardu ain lah, fardu ain. Fiqh mungkin tak perasan, mungkin tak ingat kot. Fardu ain. Mengaji fardu ain nombor 1 mengaji apa? Mengaji tentang bersuci. Tentang ambil wudu, jenis-jenis air. Lepas tu apa lagi? Tentang apa lagi? Mandi wajib, tentang istinja. Itu dia panggil bab bersuci. Nabi kata apa? At-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Ini lafaz yang paling sahih. At-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah sebahagian daripada iman. Hadis sahih Muslim yang kita baca ni. Kemudian Nabi kata apa lagi? Walhamdulillah. Berzikir, menyebut alhamdulillah memenuhi mizan. Nabi kata sebutan, ucapan, lafaz alhamdulillah memenuhi pahalanya, beratnya, sukatannya, timbangannya apabila diletakkan di atas mizan, tamla'ul mizan. Subhanallah, alhamdulillah, bila kita letak penuh pahala dia di atas mizan, berat timbangan dia. Itu kelebihan alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah. Kemudian Nabi kata ucapan subhanallah walhamdulillah. Tadi alhamdulillah saja. Ini Nabi tambah subhanallah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Alhamdulillah, besar mana pahala dia, banyak mana pahala dia kalau diletakkan di atas mizan, berat, penuh, padat, besarnya ucapan alhamdulillah. Kita sebut bukan sekali, bukan 2, 33 kali paling kurang lepas salat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas makan alhamdulillah. Habis buat kerja alhamdulillah. Satu kali alhamdulillah memenuhi timbangan. Kemudian subhanallah. Dia panggil apa? Alhamdulillah dia sebut apa? Tahmid. Kalau alhamdulillah itu istilahnya tahmid. Pujian. Hamid. Apa? Hamdallah. Pujian kepada Allah. Kemudian satu lagi disebut dalam hadis ini subhanallah. Apa dia? Tasbih. Bukan tasbih yang biji tasbih tu. Yang tu dia panggil as-subhah. Biji tasbih tu yang kita guna untuk kira, untuk bertasbih tu, yang tu alat. Yang tu tuan-tuan boleh guna tangan, boleh guna biji tasbih tu pun boleh, guna digital boleh, macam-macam lah alat. Yang tu tidak termasuk dalam ibadat. Itu hanyalah alat untuk nak kira. Jadi boleh buat dengan apa-apa benda, itu tidak ada apa-apa fadilat. Tuan-tuan guna tangan pun boleh, guna biji tasbih pun boleh, guna digital pun boleh, ada yang buat tekan naik nombor boleh, semua tu boleh, tak ada masalah kan. Tapi saya nasihatkan atau saya cadangkan yang sebaiknya kita guna tangan lah, kerana itu ada dalam hadis. Tangan ini akan bercakap, mustantaqah, tangan itu akan bercakap menjadi saksi. Kalau kita nak guna biji tasbih pun boleh, apa-apa pun tak apa. Yang ada lampu ke, yang tak ada lampu ke apa ke, nak guna untuk kira saja. Kadang-kadang kita bila
kira ni jadi tak ingat kan, kita guna alat ni tu tidak ada masalah. Tidak ada mana-mana hadis yang sebut tentang kelebihan menggunakan alat. So kita bila guna alat, guna biji ke, guna apa ke, tak boleh ada i'tiqad kata benda itu lebih baik daripada benda lain, tak ada. Hatta kayu koka ke, cengal ke, jati ke, merapuh ke apa, kayu jenis-jenis kayu ni, apa jenis pun no problem. Yang pentingnya bertasbih. Untuk nak kira kalkulat alat, dia tidak ada apa-apa kelebihan. Okey, sebab itu depa buat tu cukup-cukup 100. Makna kalau kita 33 tu, kalau kita kira tu, makna kita tak payah duk penin dah, tak payah duk kalut dah, dah siap dah. Itu dia punya kelebihan dia. Okey, wa subhanallah walhamdulillah, ucapan tasbih dan tahmid, dia kata memenuhi, Nabi sebut memenuhi pahalanya langit dan bumi. Ini bukan nak suruh kita imagine, nak suruh kita bayang banyak mana, tetapi isyarat besarnya pahala zikrullah. Okey, sehingga kalau boleh nak disukat, kalau boleh nak diukur betapa banyak dan besarnya pahala zikir, tamla'u ma bainas sama' wal ard, penuh langit dan penuh bumi. Apa yang penuh? Pahala dia. Itu dia tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita ni masalah juga. Kita tu bermasalah. Sebab apa? Zikir Rasulullah atau wirid Rasulullah kebanyakannya ringkas. Betul tak? Tuan-tuan beli, saya cadangkan, saya kempen, tuan-tuan beli buku-buku. Kalau sekarang ni tak payah belilah. Kita pun sekarang ni duit ketat sikit kan. Jabatan Mufti Perlis ada buat keluar percuma. Doa ma'thurat. Doa-doa, zikir-zikir free. Masjid boleh pergi minta, boleh pergi minta, ditaja oleh maib boleh baca. Saya nak sebut apa? Zikir-zikir Rasulullah ni, dia punya sifat dia satu, ringkas. Contoh, alhamdulillah, pendek, senang. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa dia lagi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la haula wala quwwata illa billah. Semua pendek, ringkas, mudah. Aisyah kata, kanan nabi yu'jibuhu jawami'ud du'a. Nabi ni dia suka doa yang ringkas, doa yang mudah, jawami' yang tak panjang, tak melerek. So zikir Nabi praktikal, workable, sangat boleh dipraktikkan. Dia tak panjang, sambil duduk boleh baca, sambil baring boleh baca, sambil nak lena boleh baca, sambil anytime zikir Rasulullah. Tapi bila kita compare tengok, banding tengok, mari zikir-zikir yang entah mana halatah. Sebenarnya zikir ni tak ada masalah selagi mana dia memuji Allah, membesarkan Allah, no problem. Tetapi kalau kita berpadalah dengan apa yang sahih. Saya tadi nak mai kelas, tertengok satu video. Ada satu orang penceramah, dia kata kita kalau nak buang saka, saka ni hantu yang dibelah oleh tok nenek kita. Saka ni ringkasan daripada pusaka lah kot. Maksudnya Tok Wan kita belah hantu, dia wariskan hantu tu, tanah tak ada, duit tak ada, dia belah hantu bagi. Dia tak paraid, hantu ni tak payah paraid. Dia peturun hantu tu. Jadi bila
hantu turun temurun, hantu warisan. Apa dia panggil pusaka lah. Jadi itu yang namanya saka tu. Okey. So kita nak buang saka ni, kena amal salawat. Tak apalah, baguslah. Berapa kali saya dengar tuan-tuan tersandar. Berapa kali nak buang saka ni, nak buang saka daripada diri kita ni 5,5 juta. 5,5 juta. Allahumma salli ala nabiyil ummi. Lebih kurang macam, bukan lagu selawat biasa ni. Allahumma salli ala nabiyil ummi, salawat ummi. 5 juta kali. Lama mana dia kira dah. Kalau baca betul-betul 3 ke 4 tahun. Habis ya. Habis 3 tahun hingga 4 tahun. Mudah macam ni dah. Tuan-tuan start tak boleh dah. Tunggu PRU ni. PRU apa 15 ni, tuan-tuan start hari tu, bila nak berhenti zikir ni, pilih hari raya pula. Cukup. Kan nak kira 3-4 tahun ke ni, mengundi pula habis cukup. Dia kata apa? Pasal apa kena sampai 3-4 tahun ni? Kerana bila kita amal 5,5 juta ni, 5 juta 500,000 lah salawat ni, sampai 3 tahun 4 tahun habis kita baca, sel ni, sel darah, sel kulit kita ni bertukar jadi sel lain. Bila bertukar jadi sel lain, saka tu pun tak ada lah. Tu dia. 5,5 juta. Mari mana ni? Mai mana asal usul ni? Bagi ketahuan lah. Kita dengar pun, sebab zikir-zikir Rasulullah, kita baca zikir-zikir Rasulullah 33 kali, 34 kali, 70 kali, 3 kali, sekali, 100 kali. Dalam hadis Bukhari, Nabi istighfar tidak lebih 100 kali. Astaghfirullahalazim. Banyak mana? 100 kali. Sebab apa? Kerana zikir ini dia memerlukan roh. Nabi ni dia bukan gila atau dia kejam kepada kuantiti, no. Zikir, bila kita zikir, apa makna zikir? Ingat, kita ingat kepada Allah. Sebab itu bila kita habis salat 33 kali, 33 kali pun kita tengok cukup kan? 15 simple, senang. Yang 33 kali pun miss tak tahu berapa kali dah. Tiba-tiba mari satu ustaz, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling kurang dia berzikir apa? Paling ringkas lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baca apa? 3 kali ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia bangkit. Saya nak bagi taunya, zikir Rasulullah, wirid Rasulullah mudah, senang dan tidak mustahil untuk diamalkan. So kita berpadalah dengan sunnah Nabi. Itu lebih baik. Pasal itu saya nasihat tuan-tuan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Berapa kali? Paling kuat 10 kali. Kan? Itu lebih baik. Itu lebih baik, kan? Yang 5 juta tu tak payah tuan. Itu pun tak ada hadis. Kemudian Nabi kata wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Dia patut kalau ditanya, kalau ustaz saya nak buat lebih, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan lara ada masa nak zikir lebih, nak zikir 20-30 ribu pun tak ada masalah. Nabi benarkan, fadhkurullaha kathira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Tetapi jangan kita letakkan had satu benda yang Nabi tak letakkan had. Nabi tak sebut had tu, biar luas.
Jangan duk sebut 500,000, 600,000. Tak ada dalam hadis 600,000, 700,000 tak ada. Habis kuat 100 kan, campur ni 30 sikit, ni 30 sikit, ni 70 sikit, macam tu je 2-3 kali. Sebab Nabi nak suruh kita tenang, ingat. Ni kadang-kadang soal. Apa tak tahu, bersembuk apa tak tahu. Kita kadang-kadang zikir, kalau nak ligar ni, nak cukup 1000 kali. Allah. Oh, kalau sebut bagi tertib elok, astagfirullah, bagi faham makna, bagi mai rasa besarkan Allah, subhanallah. Ni kadang-kadang kita tengok bergerak tangan tu laju sakan. Kan ini kadang-kadang itu zikir, zikir. Was-salatu nurun, salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti iman. Was-sabru diya, sabar itu sinar. Dia beza. Sembahyang cahaya, sabar sinar. Dia dah beza tau. Pasal apa sembahyang ni dia panggil nur. Nur ni cahaya. Tuan-tuan, dalam istilah perkataan, nur dia ada beza dengan diya. Tapi kalau terjemah, dua-dua kita boleh terjemah cahaya. Diya ni masuk cahaya juga. Diyauddin, cahaya agama. Diyaul haq, cahaya kebenaran. Tetapi dari sudut istilah Arab, sebahagian ulama sebut apa? Nur, cahaya yang tenang, cahaya yang tak menyakitkan. Dia ada cahaya yang kita, kena kat kita tak rasa sakit. Dia tenang, mendamaikan. Yang tu dia panggil nur. Tapi diya ni sinar. Sinar ni apa? Cahaya yang menyakitkan. Macam panas matahari ya. Bila dia kena kat kita, kita rasa terbakar. Yang tu dia panggil diya. Dia ada beza perkataan tu. Sebab apa Nabi guna perkataan wasabru diya, sabar itu sinar? Kerana sabar ini datang bersama dengan kesakitan, datang bersama dengan kepedihan. Dia tak sama dengan cahaya semayang tadi. Semayang dia tak ada kesakitan, dia ketenangan, dia mendamaikan, merehatkan. Tetapi sabar, untuk seseorang itu mencapai makam sabar, untuk dia duduk pada kedudukan orang-orang yang sabar, dia kena menanggung kesakitan, dia kena tempuh kepedihan. Sinar, sesuatu yang bila kena dia bercahaya tetapi dia menyakitkan. Itu perkataan yang dia guna. Pasal itu bila Arab guna nak translate ni, kita kena pergi maksud dia tu. Wal Qur'anu hujjatu laka au alaika. Quran itu boleh menjadi pembela kamu di hari akhirat. Al-Quran juga boleh menuduh dan mendakwa kamu di hari akhirat. So Al-Quran ni dia mata dua. Dia ada dua function. Satu pembela, satu lagi pendakwa. Macam mana dia boleh bertukar? Bergantung kepada kita lah. Sekejap lagi kita syarah kalau sempat. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia bila dia bangkit pagi, ni Nabi kata kullun nas. Nabi kata setiap manusia itu apabila dia bangun, yaghdu, dia mulakan hidup baru dia. Esok kita akan bangkit sehari lagi insya-Allah. Esok hari apa? Hari Selasa. Lepas tu kalau ada umur, hari Rabu, Khamis. Demikianlah hidup kita, hari silih berganti. Tetapi setiap hari itu kata Nabi, kullun nas, setiap hari itu kata Nabi, manusia bila dia bangkit daripada tidurnya nak memulakan kehidupan yang baru, dia umpama seorang peniaga. Nabi sebut kita ni, siapa pun, apa pun pekerjaan dia, kerja makan gaji ke, kerja apa ke, fabai'u nafsah, dia adalah peniaga.
Kita kena imagine kita ni meniaga. Mangkit pagi orang meniaga ni dia fikir apa? Satu, orang meniaga ni bila dia mangkit, dia kena fikir dia nak jual barang. Lepas tu dia akan fikir sehari ni nak untung ke nak rugi. Tiap-tiap hari orang meniaga fikir lagu tu. Orang meniaga ni dia punya hidup dia tak sustainable. Dia tak firm, dia tak fit. Dia akan macam tu. So Nabi kata manusia ni hari-hari dia bangkit, dia adalah penjual, dia adalah peniaga. Apa barangan yang dia jual? Nafsahu, diri dia tu. Maksudnya bila kita bangkit, kita menjual hidup kita, diri kita. Kepada siapa kita jual? Allah lah pembelinya. Maknanya tiap-tiap hari kita berurus niaga dengan Allah. Kita jual, Allah beli. Sebab itu Nabi kata famu'tiquha aw mubiquha. Dalam mana-mana perniagaan, dalam mana-mana jual beli akan ada untung dan akan ada rugi. So apa yang tuan-tuan jual kepada Allah, Allah dah sebut dalam ayat Al-Quran. Jual apa? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah kata dia beli daripada kita amalan kita, sedekah kita, jiwa kita, nyawa kita, itu dia beli. Apa dia bayar? Syurga. Siapa yang jual diri dia kepada Allah, Allah bayar syurga. Satu lagi, dia jual kat siapa? Kalau dia tak jual kat Allah, dia jual kat siapa? Setan. So dalam hidup kita, every day, setiap hari, tuan-tuan kena tanya, siapa yang membeli barang tuan-tuan? Siapa yang membeli diri tuan-tuan? Siapa yang membeli amalan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kata Allah, tengok apa tuan-tuan buat. Situ bila kita bangkit, kita tengok apa kita buat. Kita semayang, Allah beli. Kita sedekah, Allah beli. Kita tolong orang, Allah beli. Sebaliknya maksiat adalah perniagaan kita dengan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Itu terjemahan secara umum. Sekarang kita pergi kepada huraian ataupun syarah kepada hadis yang kita dah terjemah ni. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Okey. Huraian yang pertama. Kita masih ada masa. Di dalam hadis ni Nabi SAW memulakan dengan perkataan apa? Kelebihan bersuci. Jadi tuan-tuan sebagai orang Islam, ahli sunnah, pengikut Nabi Muhammad, pencinta-pencinta baginda Rasul, hendaklah bersuci dalam hidup. Jadi yang kata orang Islam itu, selalu dah kita sebut, diri dia mesti bersih. Jadi orang Islam itu, tuan-tuan, kita satu benda kita kena mengaku, kadang-kadang sebahagian manusia yang tak mengaji hukum, tak mengaji hadis, tak mengaji tentang agama ni, dari sudut sikap pembersih itu lebih daripada kita. Kita tak payah pergi Jepun. Lalu orang kata pergi Jepun jauh, lambat, mahal Jepun, tak tahu bila nak pergi. Kita bertuah kerana dekat dengan Siam. Kan? Pasal apa duk pergi tengok ke Jepun? Pergi Siam. Siam antara negara yang kita boleh puji dari sudut kebersihan. Ramai juga orang yang pergi Siam, mereka puji bilik air dia, bilik air Siam, bilik air di tepi-tepi tu, kan, bersih. Yang pergilah, saya pergilah sekali dua kali macam tu, bersih lah. Kedai-kedai makan, boleh kata majoritinya bersih. Tapi tak ada lah mereka tu negara Islam, mereka tu Buddha, tapi bersih lah. Orang Islam kalau ikut daripada hadis ni, kita dari sudut teori
ilmu, dari sudut mengaji, dari sudut bahas, dari sudut kitab, dari sudut knowledge, menang dah kita. Tapi mai dari sudut amal, yang tu kita nak kena syarah sikit lah. Nampak Dalam Islam, perkara yang paling besar sebelum seseorang itu memulakan ibadah, mendirikan salat ataupun mengeluarkan apa-apa zakat dan sebagainya, poin dia mesti bersih. Zakat pun, perkataan zakat itu sendiri daripada bersih. Sebab itu Nabi kata, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil duit depa, sebahagiannya untuk apa? Membersihkan duit itu dan membersihkan diri orang yang ada duit itu. Salat lagilah, apabila kamu nak salat kena ambil wudu. Kita nak mengaji bab semayang, macam saya kata tadi, sebelum mengaji semayang, tuan-tuan buka kitab, dia akan cerita bab wudu dulu. Sebelum cerita bab wudu, cerita bab mandi wajib, cerita bab apa, ayat, semua dia cerita. Kita orang Islam ni mangkit pagi dah mula dengan bersih. Tetapi tuan-tuan, para ulama juga sebut di dalam Islam, selain daripada bersih, dia panggil fizikal, tubuh badan kita. Tuan-tuan pergi cari mana-mana agama yang ajak kebersihan macam agama kita. Tak ada. Dari sudut haid, dari sudut nifas, dari sudut nak angkat hadas, nak basuh berak, sampai Yahudi mai tanya Salman. Yahudi mai nak sindir Salman. Yahudi tanya, a'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Salman, nabi hang tu, a'allamakum nabiyyukum, adakah dia ajak semua benda dalam hidup ni kepada hampa, sampai cara nak qada hajat, cara nak buang najis, nak basuh berak kencing pun dia ajak? Salman kata dia ajak. Bila nak qada hajat, jangan menghadap kiblat. Bila nak basuh, jangan pegang dengan tangan kanan, jangan kurang daripada 3 batu. Semua dia ajak. Agama mana? Islam. Darah haid kering nak buat macam mana, nak basuh macam mana, nak mandi macam mana, nak suci macam mana, semua dalam Islam ajak. Islam bersih. Nampak tuan? Tetapi selain daripada itu, kita juga kena ingat, kadang-kadang kita tumpu kepada kebersihan luaran ni, jasadiah ni, bersih, kuku elok, semua elok. Tetapi Islam, kata para ulama, selain daripada bersih luar, dia juga menjaga kebersihan dalaman. Saya ni pakai jubah macam saya, kancing sampai atas, kepiah pula kan, nampak segak, kemas, tapi mulut kotor pasal duk kata ke orang, duk cari salah orang, duk ungkit buruk orang, duk mengumpat orang. Tak maulah. Muka tu dah nampak bagus dengan janggut cari makan ni. Dengan janggut pun nampak elok. Setengah tu trim misai, kita pun tengok, oi, ada yang ada sideburn, ada yang ada jambang. Oh, nampak macam ini Quraisy mana main masjid kita ni. Quraisy dia bagi mujuk tak Abu Jahal. Ini tak Quraisy mana, nampak smart. Tapi bila bercakap, duk kira nak cari salah orang, duk kira nak mengata, mulut duk maki orang, duk mengumpat orang, duk kata dekat orang, duk bawa cerita orang, duk fitnah orang, duk kata benda orang tak kata, duk tuduh benda orang tak buat. Siapa dia? Orang yang tengok macam bersih luar, tapi dalam dia kotor. Tak mau macam tu. Sebab itu Islam, selain dia tekankan kena jaga kebersihan luar, dia juga tekankan dari sifat yang mazmumah, sifat yang buruk dan kotor,
hendaklah juga dikeluarkan, baru seimbang. Nampak tuan-tuan? Okey, sekarang kita tengok dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib. Allah itu maha baik, dia suka benda yang baik saja. Nadhifun yuhibbun nadhafah, dia suka kepada benda yang bersih. Karimun yuhibbul karam, dia itu maha pemurah, dia suka pada orang yang permurah. Nabi kata fanadhifu, hendaklah kamu bersih diri, rumah dan juga tempat kamu. Nabi suruh kita bersih. Nabi kata apa? Nabi kata urah afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Nabi kata bersihkanlah rumah-rumah kamu, janganlah membiarkan ia seperti Yahudi. Yahudi ni dia belengah, dia pengotor. Rumah orang Islam ni dia kena bersih. So masjid kena bersih, bilik air masjid kena bersih, kan? Bila orang mari masjid, orang rasa Islam itu, kan? Orang masuk bilik air elok, nampak? Jangan sampai orang masuk bilik air, orang keluar balik. Kita tak boleh macam tu. Kita, masjid ni cerminan kepada ilmu yang kita mengaji. Bab taharah 17 ustaz mengajar. Bila masuk bilik air, cari kepala paip tak jumpa. Nak kencing kena kaki sebelah kena tahan pintu, kunci tak ada. Lepas tu bila nak basuh, gagal water ceruk, lampu tak menyala, silap kepala jahanam. Nampak tuan-tuan? Belum kira dengan bau lagi, dengan kan? Bila tanya Tok Siap, tak basuh kan masjid? Saya dalam, saya bahagian dalam. Kita bang dulu. Yang ni Tok Bilal. Kita bang. Kita sambung sikit syarah bab at-tuhur syatrul iman. Okey tuan-tuan, sebagai kesimpulan, saya akan membaca beberapa dalil yang jelas mengenai tuntutan yang besar kepada umat Islam, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis, tentang besar dan beratnya kita memastikan diri kita bersih. Kau tengok dalam keadaan sekarang ni macam COVID-19 dia pun, SOP ataupun amalan yang sangat digalakkan, semuanya telah ada dalam Islam. Basuh tangan, bersin. Memang Nabi suruh Nabi tak bagi kita bersin kuat, tak bagi kita bersin pum macam tu. Nabi suruh kita tutup mulut, maksudnya cover. Macam sekarang lah, bila kita bersin, Nabi tak bagi kita buff, dia jadi booster. Nabi suruh kita cover. Tu bukan kaitan dengan COVID, sebab bersin tu sendiri membawa virus, kan? Tengok semua yang Islam buat. Bangun pagi, sebelum celup tangan dalam air, sebelum masukkan air, tangan air, basuh tangan. Sebelum makan, basuh tangan. Wuduk 5 kali sehari. Semua tu berkait dengan bersih. Memang orang Islam ni bersih. Hubung kait dia nak sembahyang, tempat kena bersih, kan? Tapi dalam sebab tu saya kata, dalam kita maintain, kita jaga kebersihan diri, tempat dan juga pakaian kita, pastikan akhlak kita, perangai kita, sikap kita, tutur kata kita, hati kita bersih seperti mana bersihnya luaran. Islam ni dia dua. Pasal itu bila tuan-tuan baca ayat-ayat Quran yang sebut bersih tu, dia merujuk kepada akidah. Pasal itu orang musyrik, orang kafir najis. Quran kata orang kafir tu najis. Bukan najis maksud dia tu kotor. Dia tu kalau bersih mandi elok bersih lah.
Maksud najis orang kafir itu najis akidah. Maksud kita selain daripada bersih luaran, dalaman pun kena bersih. Orang Islam bila jumpa assalamualaikum, jumpa manis muka, cakap dengan elok, sangka baik, jangan duk sangka buruk. Ini apa-apa dia sangka buruk, su'udzan. Nabi kata apa? Ijtanibu Nabi sebut iyyakum wadh-dhann. Nabi kata jaga-jaga dengan sangka-sangka ni. Fa inna akdzabul hadis, sebesar-besar bohong ni, benda yang paling besar dalam berbohong ni, yang tak betul ni, adh-dhann, daripada sangkaan. Pasal itu dalam Islam kita diajar, diasuh, dididik, disuruh sunnah Nabi apa? Husnul dhann, sangka baik. Sebab apa kawan tu tak main mengaji? Dia demam ke? Dia ada kerja ke? Dia tak dapat maklumat ke? Pasal apa dia tak main mengaji? Dia tu memang balok peningkatan, tak guna. Dia tu kan nak ingat mati duk kira dunia. Nak hala tenyih, nak hala taruh, nak hala kita memang kan. Sebab itu bila kita semayang, astagfirullah, kita bagi salam, assalamualaikum, tengok orang kanan, bagi salam. Sahabat dulu bila nak semayang, berebut nak duduk belah kanan, berebut nak duduk belah kanan. Pasal apa? Sekejap lagi Nabi akan bagi salam belah kanan, so mereka dapat dulu salam tu. Kita bila assalamualaikum, assalamualaikum, orang masjid kan dia bagi salam, dia doa orang belah kanan, dia doa orang belah kiri, dia istighfar. Cantik. Okey. Dalil yang pertama kita boleh tengok, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 6 berhubung dengan orang yang nak salat. Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayah. Orang-orang yang beriman, apabila kamu nak bangkit mendirikan salat, basuhlah muka kamu. Maksudnya salat dia berhubung dengan kebersihan. Pasal itu syarat sah salat, bersih pakaian, bersih tempat nak semayang, suci diri. Pasal itu Nabi kata miftahus salah, kunci semayang ni apa dia? At-tuhur, bersih, bersuci. Wudu tu kunci semayang tu kunci syurga. Tu Nabi sebut kan. Kemudian dalam hadis Nabi kata apa? Haqqul lillah ala kulli muslim, menjadi tanggungjawab ke atas orang Islam kepada Allah untuk mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Ini hadis Bukhari Muslim. Tuan-tuan, dia macam inilah. Latar cerita ni mungkin berhubung dengan orang Arab. Tuan-tuan bila pergi duduk di Arab, ataupun tuan-tuan bisa pergi ke Arab, tuan-tuan boleh nampak lah. Di sana kita pergi umrah, kita boleh tahu lah, dia bukan nak busuk kalau kita tak mandi. Pasal dia kering, dry. Kadang-kadang baju tu kita boleh pakai 3-4 hari, dia tak busuk, dia kering. Pasal itu orang-orang di tanah Arab tu mereka tak mandi, dia sebut ayak tak apa nak ada kan. Pasal bila kita baca hadis-hadis ni, kita kena tengok cerita Arab, latar tempat tu. Dia panggil bu'dul makan, dimensi tempat tu, keadaan tempat tu. Tapi di Malaysia kalau duk buat perangai Arab, duk buat balung kan. Saya pernah ada sahabat join satu jamaah, tak mandi, dia tak mandi, dia mungkin tak tahu apa dia buat. Dia duk kira tuang minyak atar, minyak atar, baju tak basuh, mandi tak mandi, dia gatuh minyak atar. Bila dia semayang, tuan-tuan fahamlah, atar bercampur dengan peluh, dia satu ramuan, dia panggil aromaterapi. Nabi kata man akala basal, siapa makan bawang, falyatadil masajidana, dia rumah masjid. Pernah Nabi halau satu orang sahabat, badan dia berbau, pergi balik, ganggu orang. Nabi kata kalau kamu menyakiti orang sebelah tu terasa terganggu dengan kamu, malaikat juga rasa sakit.
Sehingga ulama kata afdal kita duduk barisan depan. Tapi kalau kita duduk depan, orang tu ganggu kita, baca kuat ke, busuk ke, apa ke, kita terganggu. Afdal kita duduk belakang. Ulama bincang sampai tu. So bila kita nak mari masjid, kita mandi. Yang ni, yang sekali ni kata An-Imam An-Nawawi, dia satu tuntutan lah, maksudnya kena mandi. Orang Malaysia dia pergi Mekah, dia duduk mandi lagu Malaysia, pagi mandi, petang mandi, demam. Demam terkejut. Dan kita tengok juga dalam hadis Bukhari Muslim juga, yang kata orang Islam ni, apa dia? Nabi suruh kita khamsun minal fitrah, al-khitan wal istihdad wa natful ibt wa taqlimul adhfar wa qassus syarib. Nabi kata 5 benda wajib orang Islam buat. Khatan, masuk jawi, cukur bulu kemaluan, istihdad. Ni dulu guna besi tau, cukur. Maksudnya cukur bulu kemaluan. Natful ibt, cabut. Dia ada beza cukur dengan cabut. Bulu ketiak ni sebahagian ulama kata sunnah cabut. Tayak tak berlagu. Natful ibt, cabut bulu ketiak. Jangan main-main bulu ketiak ni tuan-tuan. Bulu ketiak ni dia menghasilkan bau. Dan kita kadang-kadang tuan-tuan, saya pakai baju tangan panjang tak apa, kalau kita pakai baju tangan pendek, kita duk angkat, duk tunjuk apa semua, fokus kamera pergi kan. Yang ni tak Amazon ataupun hutan simpan pepang ke apa. Dia berkata dulu dia duk melawak layak buruk. Dia kata kalau apa-apa semut masuk dalam ni, sesat mati, kena rescue nak pergi selamat, tak jumpa jalan keluar. Orang Islam sibuk kalut macam mana? Penampilan diri. Nabi kalut tapi dia punya tampil cukur bulu, kecabut bulu kita, taqlim awzar, kerak kuku. Dia berkata hari Jumaat Ustaz, tak ada hadis. Tetapi hari Jumaat ni kita boleh ambil umum lah. Bila kita nak pergi hari Jumaat, kita kena pakai segak, nak pakai cantik. Tak ada kelebihan pun kerak kuku hari Jumaat. Kerak bila panjang lah kan. Lepas tu dia kata pula hari Selasa ke hari Rabu ke ada doa apa ke kerak kuku. Yang tu semua tak ada dalam hadis. Yang penting kerak. Saat ni dia buat main keluar pula pengepit kuku sunnah. Semua Allah ni nak jual kan. Yang penting kerak. Tak ada dalam Islam duk taruh kuku ni, bukan kerja orang Islam kan. Wa qassus syarib, dan juga menjaga ni misai ni. Maksudnya nipiskan misai. Menipiskan misai. Okey. Dan dalam sebahagian riwayat kata tak boleh lebih pada 40 hari. Kata tak boleh lebih pada 40 hari kalau kita nak. Tuan-tuan, ni dalam Islam ni Allah Ta'ala memang nak bagi free banyak benda. Simpan janggut boleh pahala, cukur misai boleh pahala. Tengok, benda yang taruh, benda yang kita simpan pun boleh pahala, benda kita buang pun boleh pahala. Bulu kemaluan cukur boleh pahala, janggut kita simpan boleh pahala. Semua dia kira nak bagi pahala Tapi jangan sebalik kurang. Hak yang dia suruh kerak kita pi simpan, yang dia suruh simpan kita pi kerak. Yang tu tak boleh apa. Dan Nabi suruh bersiwak setiap kali kita nak salat. Itu juga berhubung dengan kebersihan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak anda kulli salah. Dan sebahagian riwayat anda kulli wudu. Nabi kata bila hangpa nak pergi sembahyang, kalau tak sabit benda ni berat, tak sabit nak jadi payah, aku nak jatuh hukum wajib, tapi duk fikir hangpa tak mampu, tak larat, zat ni menyusahkan hangpa. Nabi ni dia sayang kat kita, dia kasih kat kita, dia fikir tentang kita. Dia kata kalau tak pasal hangpa tak mampu, menyusahkan hangpa, hukum wajib tiap-tiap kali nak sembahyang kena beruh gigi. Demam kita. Tapi Nabi sebelum wafat dia beruh gigi tau. Aisyah kata dia duduk dekat dada Aisyah, dia duduk bersandar di badan Aisyah, masuk mai adik Aisyah, masuk mai adik abang Aisyah, masuk mai di pakit dia tu, di pakit baju dia tu ada arak kayu sugi. Nabi tengok ni masa Nabi nak habis umur dah, masa hujung-hujung nak meninggal, nak wafat dah. Nabi tengok. Aisyah kata nak tengok tu macam dia nak isyarat dia nak bersugi. Aisyah kata nak bersugi ke? Aisyah pun ambil kayu, gigit nak bagi lembut lah kayu tu, nak bagi lembut, gigit,
bagi dekat Nabi. Nabi pun siwak. Aisyah kata Nabi memang suka bersiwak, tetapi kali tu dia bersungguh-sungguh bersiwak. Dia bersih sungguh-sungguh, dia tonyoh sungguh-sungguh, sehingga kan dia punya tekan, dia punya gosok tu sampai dia macam nak termuntah. Kita bila gosok sangat dia macam dia sebut dalam riwayat tu dia bunyi dia macam nak termuntah. Dia duk prepare nak jumpa Allah. Sebab Allah, Nabi kata siwak ini Allah redha. Segala nak salat kita, mulut kita bersih, kita nak cakap dengan Allah. Nampak? Tapi sekarang ni kita tak apa ustaz, no need, siwak ni tak perlu. Pasal apa? Kita pakai mask. Baru kita tahu the real sebenarnya kita tu dulu mana kan. Dan Nabi sendiri suruh kita dalam satu lagi hadis riwayat Abu Daud, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalikum wa aslihu libasakum. Nabi kata kamu akan keluar bertemu dengan sahabat-sahabat kamu. Nabi suruh apa? Fa aslihu rihalikum, pereloklah kamu punya penampilan. Wa aslihu libasakum, perkemaslah baju kamu. Hatta takunu ka'annakum syam, seakan-akan kamu ni orang yang smart, terampil. Nabi kata hatta takunu ka'annakum syama finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Allah tak suka, tengok cantik dah hadis ni Nabi kata pakai bagi elok, tampil bagi kemas. Penampilan itu bagi nampak orang yang ada kewibawaan, credibility. Bila orang tengok, orang respect, bukan nak sombong, tapi nak habaq izzah, nak habaq kita punya wibawa. Arab panggil haibah. Tengok dia ni kan, dia ni ada gaya dia ni kan. Hitam itu menawan gaya kan. Tapi lepas tu Nabi kata apa? Allah tak suka orang cakap kotor. Allah tak suka orang yang cakap melampau-lampau. Apa kaitan baju cantik dengan cakap kotor? Apa kaitan pakai elok dengan bercakap kotor? Maksudnya kalau pakai elok tapi mulut kotor, hati kotor, tak guna. Macam kita kata tadi, dia mesti seimbang. Pakai cantik, mulut kena elok. Pakai elok, hati kena. Pakai elok, sangka kena baik. Kan? Itu maksud hadis riwayat Abu Daud. Dan yang terakhir, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dan kasih pada orang yang bertaubat bila dia bersalah, dan Allah kasih dan cinta kepada orang yang mensucikan dirinya, mutatahhirin. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kelebihan orang yang mensucikan dirinya, dia termasuk daripada mereka yang membesarkan perintah Allah, mereka yang mengagungkan sunnah Nabi, dan mereka yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita mengaku pengikut Nabi, umat Nabi, cinta Allah dan Rasul, tampilkan dalam penampilan kita, tutur kata kita, pakaian kita. Bila orang tengok akhlak kita elok, pakaian kita elok, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu baru satulah. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung tentang walhamdulillah dan subhanallah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.